Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Saudara Hafiz selaku pengacara majlis, yang kita hormati, yang berhormat Tuan Haji Muhammad Ziyad selaku Adun kawasan Manjoy, yang saya hormati semua ketua-ketua kampung yang turut memberikan sokongan dan dukungan kepada program kita pada malam ini, seluruh kepimpinan di Kuasa Surau Saniah yang menganjurkan program kita pada malam ini, khususnya kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, kepada ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari, muslimin, muslimat, juga tidak ketinggalan kepada adik-adik kita daripada Tahfiz Al-Ansari yang duduk sama akan bersama dengan kita dalam majlis Cinta Rasul sempena dengan Maulidur Rasul Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang ni tuan-tuan, bermula daripada semalam ni kita dah sambut dah maulid di mana-mana pun dah ada program maulid, dan kita sekarang banyakkan program maulid ini dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ketinggalan dah peringkat surau tuan-tuan ni pun menganjurkan program yang seumpama macam ini. Dan insya-Allah pada 30 hari bulan nanti giliran surau Ihsaniah, surau Ihsaniah, lorong 3, lorong 2 pula akan menganjurkan malam Cinta Rasul bersama dengan ahli panel yang dirahsiakan. Jadi insya-Allah pada malam ini saya tidak berkeseorangan, akan ditemani oleh kekanda saya yang berbahagia, Datuk Kapten Pesara Ustaz Muhammad Najimuddin, untuk sama-sama kita berzikir, berqasidah dan mendengar tazkirah sempena dengan cinta Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk membuka majlis kita jemput yang berbahagia Datuk untuk membacakan barang sepotong doa ayat-ayat suci Al-Quran supaya majlis kita dirahmati oleh Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Antara maksud ayat yang dibacakan tadi, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu merupakan contoh bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan rahmat di hari kemudian, dan mereka adalah orang yang sentiasa menyebut nama Allah, yang sentiasa mengingati Allah. Itulah dia orang-orang yang akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik sekiranya mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan mereka sentiasa membesar dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih jauh, kita jemput anak-anak kita mendendangkan dua lagu sebelum kami terus dalam rangkaian qasidah dan juga tausiyah tazkirah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى الحبيب يمين ومعين ذلك شاهد ودليل إن القلوب إلى الحبيب تمين ومعي بذلك شاهد ودليل دليل 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 أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل
أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت عاشقين تسيم وإمام الرسل
السلام عليك زائر الأرض Thank you.
telah mendengar dua qasidah daripada pelajar-pelajar Mak Tafiz Al-Ansari, yang mana mereka ini baru saja balik dari Indonesia, di Solo di Indonesia untuk belajar qasidah. Dan salah seorang juga yang turut mengikuti pembelajaran qasidah di Solo di Indonesia ialah ni maha guru kita ni, yang turut sama dijemput di atas pentas ni Al-Fadhil Ustaz Mukhtar. Itu yang baru baca tu baru setakat anak-anaknya, tapi belumnya bapaknya lagi. Untuk akan datang ni daripada bapaknya pula. Ya bapak ya, bisa enggak? Jadi insya-Allah. Jadi kita nak tengok tuan-tuan, malam ni kita buat malam cinta Rasul. Jadi kenapa kita perlu mencintai Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasulullah perlu ada di dalam hati kita yang tertinggi dari tahap kecintaannya? Jadi untuk itu kita menjemput yang berhormat, yang berbahagia Datuk Najimuddin untuk menceritakan kepada kita kenapa perlu mencintai Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Terima kasih Ustaz Kazim. Saya panggil dia Abang Yan. Ini saya pecah rahsia malam ni. Nama dia yang sebenarnya dulu asal namanya Ikram. Ikram namanya masa mak mula-mula lahirkan beliau. Tapi lepas tu buat menangis. Orang dulu-dulu kalau bayi baru lahir, kalau cepat menangis, buat menangis, dia kata nama tu tak serasi. Tapi masa tu kami dah panggil Ikram ni, dia punya singkatannya ialah Abang Yan. Ikram daripada Abang Yan. Kalau makcik-makcik tengok hak Ikram lakon dalam TV tu, Yan ada. Kalau makcik tak kenal siapa Ikram, tanya pakcik suami, dia kenal. Jadi terima kasih Abang Yan kerana menjemput saya hadir pada malam ini. Sepatutnya beliau seorang, tapi beliau boleh berehat, saya bercakap dia boleh berehat, dan bila dia bercakap saya boleh berehat. InsyaAllah dalam minggu depan ni sinar harian akan keluar satu artikel, satu muka surat. Tajuknya Kapten Najmuddin kembali berdakwah, tajuknya. Dan dakwah kali ini berlainan, namanya dakwah berguru bersaudara. Ya, kami dah mula di Melaka baru ni, berlimpah manusia yang hadir di Pulau Sebang, Melaka. Tidak ada orang panggil apa, tidak ada orang yang menyoal, tidak ada moderator, tidak ada. Dua. Dia Ustaz Kazim tanya saya tanya Ustaz Kazim. Dia tidak ada perantara. Jadi, terima kasih pada Yang Berhormat Tuan Haji Ziyad yang turut hadir, sahabat saya Hafiz, tuan-tuan dan puan-puan, ketua kampung, Muslim dan Muslimat, anak-anak yang dihormati sekalian. InsyaAllah kami akan bergerak dua beradik kerana saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Yang pertama, kenapa kita sayang Nabi, terutama kakak-kakak, ibu-ibu. Kita sayang Nabi kerana beliau baginda membawa Islam kepada kita. Ada 4 sebab kita kena bersyukur. Pada yang pertama, bersyukur kita kerana kita diberikan nyawa oleh Allah. Syukur pada Allah. Kerana ada orang lain sama juga umur dengan kita tapi dah meninggal. Ayah kami dah meninggal, ayah tiri kami dah meninggal, arwah mak pun dah meninggal. Kita masih hidup, bersyukur kepada Allah. Datang pada malam ini dapat menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang selawat ke atasku, kata Nabi, Allah akan selawat kepadanya
10 selawat. Ataupun disebut lagi Allah akan ampunkan dosanya sebanyak 10 dosa dan dihapuskan daripadanya 10 dosa. Diberikan pahala 10 dan dihapuskan dosa 10. Satu kali selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi nyawa tuan-tuan, masih hidup, ada orang lain mati. Hari ini 4 muka surat dalam surat khabar Metro, saya baca semua 4 orang mati, termasuk aksiden putus dua. Hari ini mati kemalangan jalan raya. 2 orang mati dikena langgar dengan kereta api laju dalam surat khabar hari ini, ya. Dan seorang lagi suami isteri digiris selepas motornya terbabas, suami isteri. Maknanya kita diberi nyawa oleh Allah SWT, dapat melihat isteri, dapat melihat anak-anak, dapat melihat Al-Quran yang Nabi sebut siapa yang melihat Al-Quran belum dibaca lagi, tengok Quran pun sudah dikira sebagai pahala, ya. Tengok wajah mak ayah dapat pahala, tengok wajah alim ulama dapat pahala, tengok Kaabah dapat pahala. Wabi Ziyad baru balik daripada umrah, telah melihat Kaabah. Ustaz Fakkar baru balik daripada umrah, lepas umrah tak pandang lagi, pergi Solo pula. Ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah kerana kita dilahirkan sebagai manusia. Kita dilahirkan sebagai manusia, kita tidak dilahirkan sebagai binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Orang perempuan tak ada misai, tak ada janggut. Orang laki-laki ada janggut. Apa kata kalau akak ada misai juga? Apa kata kalau akak ada janggut juga? Jadi berani. Tapi hari ini tuan-tuan, ada orang reka satu tudung di bawah ni ada pin ganti janggut. Ada dalam depan saya ni. Sakit gede-gede ni boleh nampak lagi ni. Tak apalah, tak ada janggut, aku ada janggut ni pun jadi. Syukur pada Allah kita dilahirkan sebagai manusia. Yang ketiga, syukur kepada Allah kerana kita dilahirkan membawa Islam dan iman. Ada orang yang lahir manusia, lahir hidup, tapi tak bawa iman. Mereka bukan Islam, mereka kafir. Tapi mereka nak cuba juga nak mencabar kesabaran orang Islam. Mereka nak guna juga kalimah Allah dalam gereja mereka. Kalau orang Islam tak ada rasa sensitif langsung, tak ada rasa apa-apa langsung, orang Kristian pakai nama Allah dalam gereja, relax, tak ada apa-apa. Kata Ustaz Kazim, brother relax, brother relax, tak ada apa-apa tuan-tuan, tak ada rasa apa-apa tercapai langsung. Orang yang macam tu iman yang boleh dipertikai. Dan yang keempat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita bersyukur sebab Nabi Musa alaihi salam pada satu hari ditanya oleh para malaikat, wahai Musa, andai kata kamu dihidupkan semula di atas muka bumi, apa yang kamu minta dengan Allah? Nabi Musa kata, wahai malaikat, kalau aku dihidupkan semula di atas muka bumi, aku tak minta apa-apa. Aku tak nak minta hanya satu, nak jadi salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta kepada Allah nak jadi umat Nabi, tuan-tuan. Kenapa kita yang dah jadi umat Nabi ni kita tak bersyukur pada Allah? Besok di padang mahsyar, umat Nabi Daud, umat Nabi Ibrahim pergi minta syafaat kepada nabi-nabi mereka. Wahai Nabi Daud, tolonglah kami, wahai Nabi Daud. Nabi Ibrahim, tolonglah kami, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh bagi syafaat kepada kamu.
ada seorang saja Nabi yang boleh bagi syafaat kepada kamu, tak lain dan tak bukan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika Nabi nak wafat, malaikat maut datang untuk cabut nyawa Nabi. Tiba-tiba Jibril baru datang. Nabi bertanya kepada malaikat maut, mana Jibril? Jibril sedang bertemu dengan Allah. Sekejap lagi dia datang, wahai Rasulullah. Kalau begitu, wahai malaikat maut, tolong tunggu sekejap. Jibril datang. Sebab dia kawan aku, dia kekasih aku. Tiba-tiba Jibril pun datang. Tuan-tuan, Nabi berkata kepada Jibril, wahai Jibril, tahukah kamu sahabat aku? Tahukah kamu kekasih aku? Kenapa kamu datang lambat? Aku sudah terasa kesakitan roh nak dicabut oleh sahabatmu malaikatul maut. Tuan-tuan dan puan-puan, wahai Rasulullah, sabar. Saya baru saja turun daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bawa satu ayat yang ku nak sampaikan kepada kamu. Apa ayat itu ya Jibril? Allah Ta'ala kata, inni haramtul jannah ala sa'iril umam hatta tadkhulka ummatuka atau kamaka. Apa maksud itu, tuan-tuan? Allah Ta'ala berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aku haramkan syurga itu dimasuki oleh mana-mana umat. Tak boleh masuk dalam syurga ini kecuali umat kamu dulu yang masuk syurga, baru dibuka syurga tadi kepada umat-umat Nabi lain. Selagi kita tak masuk dalam syurga, termasuk yang berdosa, yang masuk dalam neraka dulu, setelah diseksa dalam neraka, dimasuk dalam syurga, semua umat Nabi Muhammad masuk dalam syurga, baru syurga dibuka kepada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, baru boleh masuk. Bermakna, tuan-tuan, walaupun kita umat yang terakhir, umat Nabi SAW, tetapi kita pemegang kunci syurga. Sebab itu kita bersyukur pada Allah kerana kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta tolonglah, janganlah majlis-majlis kita ini diganggu gugat. Saya baru dengan orang main mercun. Tak ada kena mengenal main mercun. Ya, bukan ada wali ke apa, tak ada. Saya semalam ceramah di kampung Batak Rabik, Teluk Intan. Bila saya sampai satu tempat, ada kawan rentang saya, tuan-tuan. Tengok kawan rentang saya dan ambil gambar kawan rentang itu. Dia ambil pisau, dia toreh gambar saya. Dia toreh gambar saya di kampung Batak Rabik. Nama pun hebat, Batak Rabik. Ya, kami dulu kalau belajar sejarah dulu, Batak ni jenis mata orang nak tahu sama tahu, saya tak tahu. Sebab sama tahu mata orang buat badan dia begitu. Ya. Jadi tuan-tuan, Ustaz Kazim pun kena gambar dia, tuan-tuan, buh taring. Bukan saja buh taring diconteng buh taring, tapi ada tanduk. Tu Ustaz Kazim. Maknanya kami, tuan-tuan, sebagai pendakwah, kami anggap dia sebagai suatu cabaran, dugaan, dan kami saya sekarang semalam di Batak Rabik dikawal oleh mereka yang simpati dengan saya berceramah, dan insya-Allah kami selamat sampai pukul 2 pagi tadi. Sebab tu suara macam itik serenti, tuan-tuan. Baca Quran pun tak sedap malam ni sebab suaranya sudah hilang, dan besok ada 3 ceramah yang perlu saya hadiri. Sama dengan Ustaz Kazim juga. Jadi setakat mana kami boleh bantu dalam bidang dakwah, sampai kiamat, sampai mati, kami akan teruslah perjuangan ini. Walaupun ada sahaja cubaan-cubaan yang menjelma, sekurang-kurangnya kami berada di Manju ini, kami dapat berkhidmat berbakti di masjid-masjid di Manju ini, insya-Allah. Jadi Ustaz Kazim,
Itu sedikit sebanyak kenapa kita rasa seronok nak jadi umat Nabi Muhammad SAW, kerana kita umat yang termulia dijadikan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Saya serahkan semula untuk Ustaz Kazim meneruskan sedikit lagi ucapan ceramah beliau. Terima kasih kepada Datuk, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana tadi kita dah sebut pada kita menjadi umat Nabi Muhammad. Apa istimewanya kita ni? Kita kena ingat tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni di antara umat yang paling pendek umur. Paling pendek lah, jarang-jarang lebih daripada 100 sekarang. Yang baru 100 tahun Run Shaw, 106 tahun baru meninggal. Dia buat filem dulu, Run Man Shaw dengan Run Shaw, baru meninggal minggu lepas. Yang sebelum dia yang meninggal 107 tahun tu ahli silap mata di Amerika. Yang average kita mati ni tuan-tuan 70, 80. Kebiasaan umatku, kata Rasulullah, 63 tahun. Kebiasaan. Jadi yang dah lebih daripada itu subsidi lah. Kak Wu, oi. Mana Kak Wu hilang lah pak. 60 lebih. Tetapi tuan-tuan, walaupun kita 60 lebih, tetapi kita ni jadi umat Rasulullah. Allah bagi kepada kita macam-macam untuk menyamai umur umat-umat dahulu. Allah bagi pada kita Lailatul Qadar. Kalau kita buat ibadat dalam malam Qadar itu bersamaan dengan 83 tahun. Kena 10 kali jumpa, 830 tahun, sama panjang dengan umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Allah sayang pada kita, Allah ganti kot lain. Jadi Allah ni maha adil. Sebab itu Islam ni dia letakkan kepada kita keadilan. Dan Allah juga menyuruh kita berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka tak perlulah orang perempuan jadi orang laki-laki, orang laki-laki jadi perempuan, tak perlu. Sebab pahala sama, cara nak dapat berbeza. Pahala sama. Akak-akak bila datang bulan Ramadan, tak payahlah nak makan pil penahan haid. Akak nak puasa sebulan penuh 30 hari macam suami akak. Yang hak laki-laki pula, saya nak makan pil haid ustaz, bila datang seminggu rehat. Tak payah akak-akak makan pil penahan haid sebab akak-akak nak puasa sebulan, tak payah. Allah sayang, Allah bagi cuti, nama dia ABC. Bila datang haid, tak payah puasa, makan. Kalau boleh makan depan suami tu, abang nasi. Suami kata, aku buka puasa dah. Janganlah tayang macam itu, buruk benar wanginya. Jadi walaupun kita tak puasa seminggu, tetapi kita dapat pahala. Pahala berpuasa tetap kita dapat. Kita masak pada suami, kita masak pada anak-anak, kita susah payah hari itu masak pada dia. Suami kita makan, anak kita makan. Mereka yang makan berbuka puasa, hasil daripada masakan kita, dapat pahala macam orang puasa. Habis itu ustaz, kalau macam makcik malas puasa makcik tak puasa, makcik masak kat Zura, tak acik lah makcik, oi Tuhan suruh puasa. Begitulah orang perempuan, tak payah sibuk-sibuk pergi Masjid Ar-Rahman semayang hari Jumaat, tak payah. Duduklah di rumah, semayanglah Zuhur di rumah. Tak payah sibuk-sibuk berebut dengan budak-budak di belakang nak semayang Jumaat. Walaupun akak-akak tak semayang Jumaat, tapi pahalanya macam suami-suami semayang Jumaat. Bila akak duduk di rumah, jaga anak, jaga pekerjaan yang lain, pahalanya serupa macam suami semayang Jumaat, tak kurang walaupun sedikit. Ini kehebatan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dikatakan tadi, Nabi Musa pun teringin. Kita semayang 5 kali sehari semalam, Nabi Musa semayang 50 kali sehari semalam. Kalaulah kita jadi umat Nabi Musa, 50 kali sekarang semayang tuan-tuan, tak sempat nak beranak kita. Asal masuk bilik azan. Isteri tanya, bilanya abang kau lah azan saja. Sebab itu Allah ni maha pengasih.
Walaupun kita semayang 5 kali, tapi nisbahnya macam 50 kali umat Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Musa, kalau mereka nak taubat, kalau mereka nak taubat kerana mencuri, mereka sendiri potong tangan mereka. Kalau mereka nak bertaubat kerana membunuh orang, maka nak bertaubat kena tikam diri mereka sendiri. Itu umat Nabi Musa. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum, kata Allah. Kalau kamu nak bertaubat daripada bunuh orang, bunuh diri kamu. Itu zaman Nabi Musa. Zaman kita Nabi Muhammad, kalau nak taubat, taubat. Buat salah, taubatlah. Di rumah boleh, di surau boleh, di Mekah boleh, Masjid Ar-Rahman boleh, tepi lombong Datuk Dolak pun boleh. Taubatlah di mana-mana pun, Allah terima taubat kita. Sebab apa? Sebab kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok tanah. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa semayang dalam surau sebab sempit, semayang atas lantai ni. Atas lantai ni pun simen, tak selesa Ustaz, semayang di tengah padang. Tengah padang pun tak selesa, semayang tepi pantai. Atas pantai boleh semayang. Tak boleh semayang tepi pantai, boleh semayang dalam hutan. Semayanglah di mana-mana pun, sebab Allah kata dijadikan seluruh bumi ini adalah tempat semayang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh semayang dekat sesimbang, boleh semayang dekat tapi boleh semayang dalam stadium, boleh semayang dalam airport. Jangan tempat yang ada najis sudah, jangan duduk semayang dalam tandas. Selain daripada itu tuan-tuan, tak payah nak tunggu surau, tak payah nak tunggu masjid. Kita sampai di tengah jalan di Lebuh Raya, accident, jam. Abang, dah masuk Zuhur, dah pukul 2, di mana kita nak semayang? Kata isteri. Yelah, mana lagi nak semayang? Surau jauh lagi, tempat rehat jauh lagi, accident pula, bergerak pun tak boleh. Habis tu mana nak semayang abang? Semayang tepi jalan. Jangan semayang tengah-tengah jalan, bomba nak lalu, motor nak lalu, semayang tepi jalan. Ambil kain semayang. Ustaz, boleh semayang Ustaz? Tu bukan masjid. Tanah ni dijadikan masjid pada kita. Bumi ni dijadikan masjid pada kita. Keistimewaan itu untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Tuan-tuan, kalau tak ada air nak basuh najis, batu pun boleh pakai. Umat Nabi lain tak ada basuh berak dengan batu. Akak-akak kalau air tak ada di rumah, lombong pun kering, apa pun kering. Abang nak berak, berak lah kata suami. Atau nak basuh macam mana? Nak 3 biji batu. Boleh. Apa masalah? Itu Islam bagi, Allah bagi pada umat Nabi Muhammad. Punya senang je tuan-tuan. Jadi umat Nabi Muhammad sampai letakkan kecintaan Allah Ta'ala, cinta pada Rasul, sampai kita pun mendapat tempias daripada cinta Allah pada Rasul. Allah sayang pada Nabi, Allah cinta pada Nabi, secara tak langsung Allah sayang pada kita. Dahlah umur pendek, awal pula masuk syurga. Di hari kiamat, awal pula dihisap. Dahlah di hari kiamat, ada pula golongan daripada kita yang Nabi kata masuklah syurga tanpa hisap, kata Allah. Bila Nabi minta, Nabi minta pada Allah, Allah kata, wahai Muhammad, bawa mereka masuk syurga tanpa hisap. Duduk di dalam syurga, Nabi Muhammad jumpa dengan Jibril. Sebab Nabi Muhammad dengar orang menjerit dalam syurga. Mana ada orang menjerit dalam syurga? Orang seronok dalam syurga. Tiba-tiba Nabi dengar jeritan. Nabi tanya dekat Jibril, siapa tu wahai Jibril? Kata Jibril, itulah umat kamu yang sedang diseksa dalam neraka. Menangis Rasulullah. Aku seronok dalam syurga, umat aku ada kena seksa dalam neraka. Nabi mengada Allah, sujud pada Allah, minta, ya Allah, keluarkanlah mereka daripada neraka, masukkanlah ke dalam syurga, ya Allah. Itu syafaat kubra daripada Nabi. Dia minta macam itu tuan-tuan. Yang duduk dalam neraka masuk dalam syurga. Kalau kita tak sayang Rasulullah, tak tahulah tuan-tuan. Sayang siapa sekarang? Sayang boyfriend, ada orang lain ditinggal. Ada kita yang sayang suami lebih daripada orang lain. Tengok-tengok ada 4 bini dia. Ada orang yang sayang isteri lebih daripada Rasulullah.
Tapi isteri itulah yang duk kontrol dia, siapa yang dia bergaduh dengan mak dia. Kenapa tak sayang Rasulullah lebih daripada segala-galanya? Sebab cinta Rasulullah bukan setakat di sungai tapak. Cinta Rasulullah nun dalam kubur. Ya, saya terkejut kemarin bila orang bagi tahu Kak Dayah meninggal. Saya pun tak tahu. Ni sahabat saya ni, best friend. Bukan girlfriend, best friend. Kak Dayah bawah ni, dalam puyu bakal. Kita pula kan bila nak ikut Kak Dayah, satu hari semua orang akan tak ada. Semua orang akan habis. Saya habis, Datuk habis, Ustaz Mokhtar habis, semua akan habis. Bila kita masuk dalam kubur, 7 langkah orang yang hantar kita balik ke rumah, malaikat pun datang. Sebab tu ada orang pesan, kamu kalau balik, kalau datang mak mati ke apa ke, jangan balik tu, mak takut. Itu yang buat kemah atas kubur tu. Tak apa mak, saya ada. Relax brother, relax. Tuan-tuan, dia bukan kira semua balik baru malaikat datang. Maksudnya ialah kalau balik 7 langkah, selama itulah masuk dalam kubur, selama itulah malaikat datang. Selama kita bergerak 7 langkah. Balik nanti tuan-tuan cuba bergerak 7 langkah, berapa second? Mungkin 7 saat, mungkin 5 saat. Masuk dalam kubur je 5 saat, 7 saat malaikat datanglah. Itulah maksudnya. Bukan tuan-tuan ngira pula selesai tanam orang mati, yuk kira yuk 1, 2, 3. Dah kenal lah tu, kita dah ada cakap banyak pula. Maksudnya sekelip mata datang malaikat. Tu maksud dia. Sejaraknya 7 langkah. Balik ke Haji Osman kira 7 langkah. Tak sampai seminit. Ustaz, kalau saya Oshin lambat sikit, tak kira lah 7 langkah sekejap. Selalu kita tanya, ceramah-ceramah ustaz-ustaz kata, malaikat tanya marabbuka. Itu soalan lambat. Soalan tu soalan lambat. Soalan yang mula-mula malaikat tanya pada kita dalam kubur ialah, kamu kenal tak Muhammad bin Abdullah? Siapa Muhammad bin Abdullah? Soalan yang mula-mula malaikat tanya ialah, siapa Muhammad bin Abdullah? Jawablah sendiri. Kalau kita boleh jawab, Muhammad bin Abdullah ialah Rasul akhir zaman, aku beriman pada dia. Muhammad bin Abdullah adalah nabiku. Selamat tuan-tuan. Boleh jawab, man rabbuka man nabiyuka. Tapi kalau tuan-tuan orang tanya, malaikat tanya, siapa Muhammad bin Abdullah? Asal saya pernah dengar lah, tak tahu siapa dia, tak tahu lah. Dah lingkup lah tuan-tuan. Sebab tu kena cinta pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita boleh jawab soalan malaikat dalam kubur. Siapa Muhammad? Bila siapa Muhammad kita boleh jawab, lepas dah tuan-tuan siksa kubur kita. Sebab tu kena cinta pada Rasul. Ya Bapak Mokhtar, Bung Mokhtar, dia nak dengar sikit, dia qasidah. Tang-tang baru balik pada Solo, jadi tolong buat persembahan solo. Ya, dipersilakan.
Masya Allah, ya Allah ya Tuhan. Kita buat sambutan maulid pada malam ni berbeza seperti mana biasa. Ya, ada nasyid, ada qasidah, ada peringatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan anak-anak kita ni bagi masa saya 3 minit. Rasulullah SAW seorang yang tak pernah menyusahkan orang. Anas bin Malik 10 tahun bekerja dengan Nabi. Nabi tak pernah marah kepada Anas bin Malik, walaupun kadang-kadang kesilapan ada pada Anas. Kalau terlupa, Anas terlupa, Nabi maafkan Anas walaupun dia seorang yang hamba ataupun menjadi pekerja pada Rasulullah SAW. Orang yang pertama Nabi tak susahkan ialah ibunya, iaitu Siti Aminah. Apabila Nabi dalam kandungan, maknya tidak terasa dia mengandung. Seperti mana mak-mak kita hari ini, kalau 2 minggu mengandung, 3 minggu mengandung, alahan, lawyer, ya, badan suami tak boleh tahu, stokin suami yang sebulan tak basuh pula jadi kemamnya. Kemam stokin suami. Suami nak datang tidur atas kaki, dia dah angkat kaki dulu. So isteri tu angkat kaki, abang ni bang mari. Tu terajang. Isteri mengandung teruk, melalulah teruk. Itu sebab kalau kita menjadi anak yang derhaka, tuan-tuan, memang patutlah tak bau syurga anak yang derhaka kepada ibu. Syurga di bawah telapak kaki itu. Susah payah isteri mengandung, anak, bila anak tu membesar, anak derhaka kepada mak. Sebab itu kakak-kakak banyak kali saya sebut, kalau anak kita berada jauh di Kuala Lumpur, di Johor, dah hilang rasa kasih sayang dan hormat kita kepada ibu dan ayah. Akak-akak selalu pernah baca lepas subuh 3 kali, wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin, surah Al-Hijr ayat 47. Supaya anak tu kembalikan semula kasih sayang dan hormat mereka kepada ibu yang telah mengandung mereka selama ini. Apabila Nabi berada dalam kandungan Aminah tak terasa dia mengandung sampai 9 bulan nak lahir. Masa lahir pun Nabi tak berat dan penderitaan ibu. Semua dalam kitab Al-Barzanji yang tuan-tuan duk baca Al-Barzanji itu, Nabi lahir dalam keadaan darah tidak ada setitik pun yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi sudah bersunat. Orang Nabi kecil dalam kandungan, Allah Ta'ala dah kerja, Allah Ta'ala telah pastikan dah bersunat dalam perut ibu. Hari ini orang mari kita Muhammad akhir zaman ini, mak Nabi kita akhir zaman ini, kadang-kadang umur 40 tahun masih belum sunat. Ini bukan kampung Manjur, ini belah-belah Bangladesh Selatan. Saya pernah jumpa umur 40 tahun nak sunat. Dulu masa saya bersunat dulu, umur 10 tahun, saya lari daripada Tok Mudin. Takut. Bukan ada macam sekarang, hospital klinik tak ada. Lari daripada Tok Mudin. Sekarang ini tuan-tuan bilang 40 tahun, Tok Mudin pula lari daripada dia. Nabi jaga kita, tuan-tuan, dia suruh kita jaga kebersihan. Sebab itu sunat ini adalah merupakan satu tuntutan Islam. Tuan-tuan dan tuan-tuan pula buatnya kau. Yang ketiganya, tali pusat Nabi sudah gugur. Anak kita akak-akak, tali pusat masih tergantung kadang-kadang sampai 2 minggu, 3 minggu. Tapi tali pusat Nabi sudah gugur daripada pusat. Dan Nabi lahir yang keempatnya dalam keadaan sujud. Dan satu ketika raksahu ila sama, kepalanya mendongak ke langit waktu Nabi lahir. Seolah-olah sedang menerima amanah daripada Allah, sedang menerima pesanan daripada Allah. Terus mendongak ke langit, tertumat kamit, seolah-olah bercakap, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi lahir sedemikian rupa? Sebab nak membezakan lahirnya orang lain, manusia lain
nak berbanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kelimanya, mata Nabi sudah ribu celak, cantik comel. Dan yang keenam, Nabi tidak menangis waktu dilahirkan oleh maknya. Nabi tak menangis. Berbanding dengan anak kita hari ini, akak-akak menangis. Lahir saja terus daripada perut kita, daripada rahim kita, akan menangis. Anak kita akan menangis. Tak pernah ada orang yang rasa saya bila dia lahir tak menangis anak tu. Baby tak menangis, semua menangis. Walaupun ada seorang makcik dia angkat tangan, dia kata, Ustaz, anak saya 3 orang tak menangis, Ustaz, syukur pada Allah. Betul tak? Betul. Sebab mati dalam perut. Belayar bubuk. 3 orang Ustaz anak saya mati, tak menangis, senyap, rupa-rupa dah mati dalam perut. Akak-akak jangan bimbang akak-akak. Kalau anak akak seorang 2 orang mati dalam perut ataupun mati kecil, jangan kita meratapi sangat kesedihan anak kita mati. Kerana hikmah daripada kematian anak kecil, mak bapak ada peluang untuk masuk syurga. Jangan sedih sangat. Kata akak-akak tengah semayang lah, saya tak semayang pula. Kenapa makcik tak semayang? Anak saya 5 orang masuk mati kecil. Banyak orang yang akan tarik makcik masuk syurga. Banyak namanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi keistimewaan Rasulullah SAW bermula daripada lahir Nabi, tuan-tuan, sampailah wafatnya Nabi SAW. Kalau kita kategorikan adalah insan yang melebihkan umatnya daripada dirinya sendiri, maka wajarlah hari ini kita sambut cinta Rasul yang kita buat di rumah Allah pada malam ini. Kita serahkan sikit untuk Ustaz Kazim meneruskan sebelum kita dengar qasidah daripada anak-anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, Ustaz Mokhtar buat dua lagu pendek selawat Ustaz Mokhtar. Saya selawat Ustaz Mokhtar. Ini mikrofon kita. Ustaz Kazim malam ni dia pandai, dia tak nak cakap, dia suka dia cakap. Politik pandai Ustaz Kazim. Kita tengok kena Ustaz. Sallallahu ala Muhammad. Semua sekali kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada sebab tu saya ajak selawat. Sebab kita nak dapat pahala selawat ni, Allah Ta'ala pula balas pada kita selawat. Kan? Yang keduanya takut ngantuk. Bila bangun tu Haji Usman mula-mula bangunnya, padahal dia yang mengantuk je pun. Jadi tuan-tuan, Nabi kata orang yang paling kedekut ialah orang yang bila disebut nama aku dia diam. Tu paling kedekut. Orang lain bangun, dia malas bangun. Apa yang bangun? Boring, dia macam kedekut no, tuan-tuan. Kita meraihkan Rasulullah. Walaupun Nabi dah wafat, Nabi tak ada pun dalam majlis kita ni, tapi tetap kita berqasidah, berselawat ke atas Nabi. Kita sambut sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya dapat direct sampai pada Nabi Muhammad. Dalam hadis sebut, siapa yang selawat pada Nabi, nama kita ni dibawa langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi balas pada kita. Ni dia. Sebab tu bila kita nak pergi umrah, kita nak pergi haji, orang kirim salam kat kita. Ustaz nak ke Mekah ke, Ustaz nak umrah ke? Ya, insya-Allah. Sampaikan salam saya pada Rasulullah. Assalamualaikum. Sampai tu tuan-tuan.
Sampai yang kita sebut ni, tambah kita selawat ni. Jadi manusia yang paling kedekut ialah manusia yang bila disebut Nabi Muhammad, dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Tu paling kedekut. Lepas ni tuan-tuan, saya sebut aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling kedekut. Manusia yang paling kedekut nombor 2 ialah bila dia ada tabung pada dia, dia pejam mata. Bawa tabung pada dia, dia tak nak sedekah. Padahal duit dalam poket ada, duit di rumah pun ada, tapi saja tak nak sedekah. Orang macam ni juga adalah orang yang kedekut. Jadi saya lancarkan kutipan tabung untuk surau Hasaniyah ni. Siapa tak masuk, kedekutlah namanya. Celaka yang betul ustaz ni perkenakan aku je. Ya, saya nak bagi pahala tuan-tuan. Sama-sama kita dapat pahala. Baik, kita minta kumpulan qasidah persembahkan satu lagu lagi. Sebelum selepas ini, selepas persembahan qasidah ni, kita nak minta Datuk pula mempersembahkan nasyid. Tuan-tuan, ini Johan nasyid. Tuan-tuan je tak tahu. Kan, jadi selepas ni kita nak dia persembahkan. Tak kira lah, mungkin lagu Selimut Putih ke, ya, lagu apa-apa sajalah. Cuma saya nak maklum pada tuan-tuan, 24 hari bulan nanti, hari Jumaat 24 hari bulan, insya-Allah Pusat Pendidikan Al-Barakah akan mengadakan majlis sambutan Maulidul Rasul. Selepas sembahyang Isyak, kita akan sembelih lembu seekor, kita makan malam. Dan pada malam itu ada persembahan qasidah, ya, daripada beberapa buah kumpulan, dan ada peserta-peserta daripada pencetus ummah. Kan, siapa dia? Biarlah menjadi rahsia. Ya, yang akan turut sama hadir ke Pusat Pendidikan Al-Barakah 24 hari bulan. Jadi kita selawat ramai-ramai, kita buat ceramah perdana di sana 2-3 hari. Panel termasuklah PU. PU mana ustaz? Entahlah. Saksikan. Yang sudah pastinya juri tetap dia ada. Jadi kita lancarkan kutipan dana untuk untuk surau kita, dan kita persembahkan satu lagu qasidah. Dan yang paling senang, yang makcik-makcik, pakcik-pakcik boleh ikut sekali. Yang mereka baca tadi yang susah-susah, jenuh akak-akak apa benda pun nak baca. Jadi minta pada zaman ni, ya Hanana lah, Haji Osman boleh ikut, Tok Ketua Rumah boleh ikut, Tok Ketua Kampung pun boleh ikut. Ya Hanana satu dua bulan. ظهر الدين والمؤيد بظهور نبي أحمد. ظهر الدين والمؤيد بظهور نبي أحمد. يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من
program kita pada malam ini. Kita dah sebut berbagai-bagai keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bukan nak sebut lagi keistimewaan Nabi lahir bagaimana. Dah tiap-tiap tahun kita dah dengar benda tu. Sekarang kita nak ambil apa yang sepatutnya kita buat. Antara sunnahnya yang boleh kita buat melambangkan kecintaan kita kepada Nabi, yang pertamanya Nabi baca Quran sebelum naik matahari. Bagi Nabi, sebelum matahari memancar bumi ini, dia pancarkan dulu Al-Quran. Maknanya kita baca Quran selepas subuh, walaupun 5-6 ayat, ya? Yang keduanya, kalau boleh kita biasakan sembahyang sunat duha. Itu Nabi buat. Yang ketiganya, Nabi SAW sentiasa berwudu. Yang keempat, Nabi sentiasa mengukir senyuman. Maka senyuman ini adalah ibadah. Kata Ustaz Kazim, jangan semua tempat senyum. Tak ada orang pun senyum. Ini ciri-ciri hospital bahagia dan juga bukan. Ya, senyum merupakan ibadah. Yang keenam, yang kelimanya, amalan yang kita boleh ikut tuan-tuan, Nabi bersedekah. Tiap-tiap hari Nabi sedekah. Tak banyak sikit Nabi sedekah. Kawan saya tuan-tuan, dia sedekah tiap-tiap hari 10 sen di masjid. 10 sen di masjid tuan-tuan, kira sebulan katalah dapat RM3. Ada juga walaupun sedikit tapi berterusan. Sebab tu bila Ustaz Kazim lancarkan tadi tabung derma, saya rasa terpanggil. Kalau kita hanya bercakap suruh orang sumbang, sedangkan saya tak sumbang, malu. Maka saya keluarkan zakat saya malam ni RM1,000 untuk tabung surau Hasaniyah yang tuan-tuan adik-adik kita kutip pada malam ini. Dan saya minta tolong kepada tuan-tuan dan puan-puan, sumbangkanlah sedikit dengan pembelian produk Ustaz Kazim di belakang sana, Al-Barakah. Tuan-tuan faham dan tahu Ustaz Kazim dinasihatkan oleh doktor supaya berehat kerana kesihatan. Dia tidak mengizinkan. Dia ni Ustaz Kazim ni jenis orang yang cekal. Doktor tak bagi, dia dah gigi. Itu masalah dia. Sebab permintaan dan nak mengimarahkan Al-Barakah. Sebab tu banyak tempat Ustaz Kazim tak boleh pergi, saya ganti beliau tuan-tuan. Ya, di Melaka saya ganti beliau, di Kedah saya ganti beliau. Tapi orang sana tak beritahu Ustaz Kazim tak datang, takut orang tak ada. Dia mau mari nak dengar Ustaz Kazim sebab Ustaz Kazim pandai menyanyi. Itu je. Ya, Yenustam boleh kat dia. Ya, lagu Turamli boleh kat dia. Ros Yatimah boleh kat dia. Semua boleh kat dia. Dia ingat lagu tu, ingat tahun dan ingat siapa dia pun boleh rilik sekali. Tu Al-Hafiz yang ada pada Ustaz Kazim. Jadi akak-akak saya minta tolonglah. Dia rombongan daripada Ustaz Kazim ada di belakang dengan CD terbaru, air 30 juzuk, kismis minda, kismis kesihatan. Kita keluarkanlah sikit duit dan kita dermakanlah untuk pusat pendidikan Al-Barakah. Ya. Jadi Ustaz Kazim minta pada saya tadi nyanyi nasyid. Saya pun suara serak. Ya, malam tadi saya menyanyi di Teluk Intan yang kakak-kakak tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube saya yang demo rakam, demo masuk dalam YouTube saya menyanyi lagu Rasulullah. Balik nanti cari like Ustaz Datuk Muhammad Najmuddin bin Ilyas, itu Facebook saya. Dia mau masuk nyanyi saya dalam Facebook tu. Balik bakat tengok lagu tu. Walau bagaimanapun tidak menghampakan adik yang tersayang. Dia suruh saya nasyid sikit lah. Ya, tak payah muzik lah ya. Nanti hilang kucing dia. Andai alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku
ku tatap wajahmu, alangkah indahnya hidup ini andai ku dapat dekat dirimu, ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu, ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu, ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu, ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya minta tuan-tuan dengan akak-akak paling kuat lawan anak-anak kita ni, sama dengan saya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mana sedap saya dengan saya ni. Ya, ingat adik semua menyanyi. Lekong lah kalau abang tak ada nyanyi. Ya, dia pun belajar dengan saya juga. Dan pada beban telah saja yang dapat saya berikan pada malam ini. Terima kasih banyak pada Saudara Hafiz dan kuasa surau dan para perempuan, insyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Doakanlah kami adik-beradik untuk terus berdakwah, bukan saja di Malaysia, di Brunei, di Singapura dan di Indonesia. Seantara dunia yang disebutkan oleh Wabi Siap sebentar tadi. Maaf banyak kalau ada kesilapan dan tutup kata. InsyaAllah saya serahkan semula kepada Ustaz Kazim untuk meneruskan. Baik, terima kasih kepada Dato' yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tamatlah kita program malam ini Cinta Rasul. InsyaAllah kita jumpa lagi pada 24 hari bulan di Al-Barakah jam 9 malam. Dan tuan-tuan datang awal sikit, kita buat jamuan makan selepas maghrib. Dan pada 30 hari bulan juga kita akan buat program seperti ini di lorong 2 surau Hasaniyah, surau Ihsaniyah di lorong 2. Juga kita akan buat program macam ini. Saya juga tengah usaha untuk dapatkan pencetus rumah. Jadi saya tengah dapatkan ngongeng-ngongeng juga. Jadi tengoklah yang mana saya dapat, yang itulah yang akan datang. Jadi tapi yang di 24 aja lah dah ada 2 pencetus rumah yang akan datang, insya-Allah. Ya. Jadi kita harap tuan-tuan program macam ini akan kita teruskan lagi. Tadi wartawan temu ramah saya di Jabat Risda. Petang tadi saya ada ceramah di Jabat Risda. Jadi habis program wartawan datang temu ramah 3-4 orang. Saya pun tak tahu apa benda yang datang. Reporter dah lama dah reporter tak datang jumpa saya. Jadi banyaklah reporter datang tadi tanya isu tentang kalimah Allah yang hari ini saya sebut di dalam surat khabar, dan besok keluar lagi dalam surat khabar. Sinar harian Metro Tusan semua yang ada anda dapatkan besok. Dan di antara yang mereka tanya pada saya ialah kenyataan tentang seorang yang mengatakan sambutan Maulid Rasul ni yang kita sambut setahun sekali. Dia kata mana boleh kita hanya ingat Nabi setahun sekali, bid'ah kata dia.
Nabi kena ingat tiap hari yang kita duk sambut setahun sekali ni salah. Jadi reporter tanya saya, apa komen ustaz? Saya kata dia tak faham. Kita buat perbandingan. Kita sayang pada isteri setiap hari, setiap saat, setiap masa. Setiap masa sayang. Sebab tu telefon panggil ayam, SMS panggil galing. Orang pergi rumah dia panggil anja, macam-macam nama dia panggil kat isteri dia. Cintalah, sayanglah. Sampai jiran kata, ya Allah Leman, hebat kamu panggil nama isteri kamu cinta, sayang, galing. Aku duk panggil PA tak habis-habis. Leman jawab, sebenarnya aku lupa nama dia apa. Tu yang kejap aku panggil sayang, kejap aku panggil darling. Kenapa aku lupa nama dia, aku panggil je lah. Kita ingat pada isteri setiap hari, sayang pada isteri setiap saat. Tapi ada satu hari kita bawa dia pergi makan dekat hotel, buat keluar bunga daripada belakang, makan dekat candlelight, buat bunga tak belakang. PA, selamat ulang tahun perkahwinan kita yang 60. Nah, setahun sekali bawa isteri makan dekat kedai Hadramaut, makan dekat Casuarina. Lepas balik Hadramaut tu dah yang mati tu terus berminggir. Setahun sekali tuan-tuan kita bagi hadiah dekat dia cincin ulang tahun perkahwinan. Beli senyap-senyap cincin dekat kedai Pokong. Tak pun NGZ, tak pun batu pahat bawah tu. Beli senyap-senyap cincin, letak atas katil dia. Petang isteri balik kerja, masuk dalam bilik tengok cincin. Abang, kau beli cincin ke? Selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-15. Setiap hari sayang, tapi hari itu hari istimewa ulang tahun, kita bagi cincin pada dia. Adakah hanya sekali itu kita ingat pada dia? Tidak. Setiap hari kita ingat, cuma hari itu istimewa. Kalau lah tiap-tiap hari beli cincin, kopak tau, apa kedana lah kita. Serupalah kita sayang pada Rasulullah setiap masa, tapi kita sambut macam ni setahun sekali. Kalau lah tiap-tiap malam sambut macam ni, bila dema ni nak ngapil Quran? Saya nak mengajar macam mana? Jenuh tukang masak-masak, lalu rumah tepi tukang masak. Jadi setahun sekali, sebagai tanda ingat pada Rasulullah pada tarikh lahirnya, sayang pada Nabi setiap hari. Jadi di mana ya salahnya? Subhanallah. Tu pun payah tuan. Puak-puak macam ni pening kepala kita. Jadi ada orang SMS tadi, dia kata, ustaz, pas tolonglah nyanyikan lagu Canda semalam. Astagfirullahaladzim. Saya ingatkan nak apa? Untuk tak menghampakan saya nyanyi. Untuk tak menghampakan dia tidur lah bang. Canda oh canda, canda oh canda, किसी ने चुराए तेरे मेरे निंदिया, जागी सारी रेना तेरे मेरे नैना. boleh tamuin. तेरे और मेरी एक कहानी, हमको दोनों की खबर किसी ने न जानी. Aku hujan dua hari. Jadi tuan-tuan, terima kasih semua. Hari ini sekolah Al-Ansar ini pun ada buat kutipan tabung untuk sekolah dia orang. Di mana tabung dia bersama otak? Tu tabung dia tu. Letakkan di sini bersama otak. Siapa yang nak sedekah, nak bayar zakat pada Pusat Tahfiz Ansar ini, dipersilakan. Kita dah berhibur dengan mereka, mereka pun tolong selawat sama-sama untuk kita jawab. Apa salahnya kita bagi sumbangan juga untuk mereka. Tahniah kepada semua ahli kuasa surau, tahniah pada imam-imam jawatan kuasa, tahniah pada ketua-ketua kampung. Mudah-mudahan seluruh manja nanti akan berubah daripada buat konsert yang tak tahu ujung pangkal kepada konsert yang lebih diredai oleh Allah. Ada Quran, ada bacaan Quran, ada qasidah, ada selawat, ada lagu nasyid, ada ceramah, dan ada lagi ustaz. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.